serta memperkenalkan pengetahuan yang terkandung dalam buku yang dilancarkan, serta memberikan pengiktirafan kepada penulis buku tentang usaha dan kerja keras mereka dalam penulisan. Melayu dahulu hingga sekarang. Cakap sedikit tentang Raffles dan peranan yang telah dimainkan oleh beliau dalam proses pembentukan image dan stereotip bukan hanya masyarakat Melayu tapi masyarakat Asia Tenggara. Dan di sini saya rasa ada beberapa perkara yang saya ingin tekankan. Pertama, kerana ia mengingatkan kita bahawa pada masa itu antara abad 18 dan 19 hingga 20-an sebenarnya ada ramai beratus-ratus, mungkin beribu-ribu sebenarnya hanya seorang individu yang biasa, yang mempunyai latar belakang yang biasa, pendidikan yang biasa, tetapi kepentingan yang diletakkan pada Raffles itu adalah kerana kedudukan beliau, posisi yang diambil, dipegang oleh beliau, dan peranan yang dimainkan oleh beliau dalam konteks sesuatu fenomena yang lebih luas, iaitu kolonialisme era moden. Jadi saya ingin mula dengan khususnya oleh Kompeni India Timur Inggris. Dan disitulah letaknya kuasa kolonialisme pada waktu itu. Dan seperti yang saya sebut tadi kan, kalau di kalangan masyarakat kita zaman ini apabila kita bercakap tentang kolonialisme, selalunya image yang dalam kita adalah peperangan, pertempuran. Tetapi kalau kita nak lihat wajah sebenar kuasa kolonial kita, apakah rupanya? Ini rupanya. Ini rupanya. Inilah wajah sebenar kolonialisme moden yang datang dalam bentuk epistemologi, tulisan-tulisan, pemetaan, pengumpulan maklumat dan data. Maklumat dan data yang begitu penting dalam proses pembinaan satu koloni komersial. Karena maklumat inilah yang dikumpulkan oleh bukan hanya orang Inggris, tapi juga orang Belanda, Spanyol, Prancis dan lain-lain lagi, agar mereka dapat merancang ekonomi yang dibangunkan oleh mereka itu demi kehendak mereka sendiri. Dan wujudlah sistem ekonomi import substitution, di mana ekonomi lokal yang ada di rantau kita ini diubah. Dan inilah bedanya antara kolonialisme moden dari abad 1950 dengan kolonialisme yang berlaku 2, 3, 400 tahun sebelum. Apabila Portugis menakluk Melaka, walaupun Portugis dapat mengalahkan Teluk Melaka, takkan di tempat itu, dan dari sinilah akhirnya stereotip masyarakat Asia Tenggara agrarian. Jadi kita perhatikan ini gambar-gambar yang ada dalam tulisan Raffles, The History of Java. Dan kalau kita lihat gambar-gambar, ini image-image yang dibuat oleh pelukis William Daniels di England pada waktu itu. Seterusnya. Okey. Penjajahan Jawa oleh syarikat India Timur memberi peluang kepada semua pihak. Dalam tulisan Raffles, The History of Java, beliau telah merekayasa satu image yang baru untuk masyarakat Jawa, iaitu masyarakat Jawa sebagai orang agrarian, orang petani. Dan beliau gambar-gambar yang dilukis pada waktu itu, pada zaman itu, semuanya menggambarkan masyarakat Jawa sebagai masyarakat agrarian. Kalau kita perhati dengan teliti dan kita dapat membuat analisis persepsi dan pemikiran orang-orang di masa lalu yang sangat rancang dan kadang-kadang seperti mana yang Prof. Aryan sebut, Raffles ini dia kontradik diri dia sendiri tentang Islam dalam beberapa hal.
pandangan dia mula-mula dia agak positif, kemudian dia tidak baca secara kontekstual kenapa dia bercakap begini pada waktu ini dan kenapa bukan begini pada waktu ini. Dan orang-orang di Islam di Pulau Pinang yang kuat berpegang pada agama mereka, itu adalah sebenarnya satu kritikan kepada masyarakat Inggeris di Pulau Pinang yang bagi dia tidak mengendahkan lagi hal ehwal keagamaan dan hanya larut di dalam kegairahan mereka mengejar keuntungan. Jadi itu adalah kritikan sosial sebenarnya. Di dalam zaman tersebut di England, kritikan sini juga biasa. Lord Byron, seorang penulis romantik, pernah menulis kepada kawan dia, ini bercakap tentang bagaimana orang Islam ni punya pegangan agama. Prof Khairuddin, yang mana beliau mengklasifikasikan agama menurut Raffles tadi kepada Islam, Hindu, Buddha dan Pagan dan juga Kristian. Walau bagaimanapun pandangan Raffles didapati turut berubah-ubah berdasarkan pengetahuan beliau, pengalaman dan juga pengaruh ideologi tertentu yang biasa sebelum ini digunakan oleh orang-orang Byzantine yang merujuk kepada orang-orang Islam pada zaman Perang Salib, pada zaman pencerahan. Dan seterusnya, kritikan ke atas amalan poligami dan juga perhambaan yang disifatkan oleh Raffles sebagai satu kemungkaran yang perlu oleh Raffles sendiri, iaitu menurut Anderson, yang mana Raffles bimbang akan tarikan pengaruh Islam ke atas masyarakat Pagan ketika itu. Dan begitu juga dengan dan akhir sekali, iaitu mengenai pengaruh agama Kristian ke atas orang Melayu, yang mana Raffles berperanan sebagai sosok yang telah mengaktifkan semula kegiatan para mubalik yang dikatakan telah pun wujud sebelumnya. Melalui buku ini, Prof Khairuddin turut menyatakan berkenaan sikap Raffles yang pada awalnya ragu-ragu dengan agama Kristian, tetapi menurut saya sumbangan penulis yang dapat dijadikan contoh bagi kajian sejarah seterusnya, supaya dapat mengkaji bukan sahaja secara deskriptif, tetapi kita dapat melihat kolonial. Kita melihat bahawa macam mana kolonial menggunakan menulis tentang naratif masyarakat setempat demi mengubah naratif masyarakat tersebut mengikut agenda mereka. Tapi kita perlu tengok juga macam mana sebenarnya apa bahan-bahan daripada sumber native ataupun indigenous yang diangkat oleh kolonial. Yang mana itu juga adalah satu projek macam mana kolonial untuk menawan pemikiran masyarakat di kawasannya itu supaya tunduk kepada mereka, maka mereka akan mengangkat bahan-bahan sumber-sumber yang sakral di dalam masyarakat tersebut. Ya, seperti saya berbicara dengan bahasa Indonesia semoga mengerti, tapi saya mengerti ketika diskusi dengan bahasa Melayu saya mengerti. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan bisa dipahami karena sebenarnya mirip-mirip saja. Jadi begini, tadi sudah banyak dibahas tentang orientalisme dan bahwa sampai saat ini pun kita masih berada di bawah bayang-bayang orientalisme. Saya sepakat dengan itu. Dan dalam beberapa kasus memang sudah ada Dr. Faris yang mengatakan bahawa opportunities yang diambil oleh Raffles. Ini saya cakap berdasar kanta masa saya sendiri. Jadi, soalan saya satu, 17 bulan 3 tahun depan 2024 genap 200 tahun Singapura diserah pada British. Adakah mana-mana sultan yang sama-sama membuat perjanjian? Ada tak tulis tu? Tapi saya tak pernah, ada tak terbatal perjanjian itu? Yang mana peraturan perwakilan? Itu soalan saya. Keduanya, Dr. Helmi Sri Kanta. Dr. Helmi melihat Sri Kanta, saya masih sedih hati. Kita melihat begini, kita tak nafikan. Kalau kita baca buku yang tulis oleh Anthony ataupun Webster 1988, seorang penulis Belanda mengatakan bahawa pertamanya kita mesti ingat bahawa realiti politik khususnya pada abad 18 dan 19 itu
ketidaksamaan kuasa itu merupakan satu yang itu hakikat duniawi, satu yang real di depan mata kita. Jadi apabila kita melihat bagaimana British memproses mereka menakluk Jawa satu demi satu, kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa itu dibawa masuk dalam rangka pentadbiran kolonial pada waktu itu. Dan kolonialisme moden ini menggunakan semua kaedah, semua jalan yang ada, jalan yang kasar, jalan yang halus, jalan yang lembut, jalan yang keras. Jadi itulah yang saya sebut tadi, opportunity structures, diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam proses penjajahan diri sendiri. Tetapi kalau kita pilih tak mau bekerja sama, apa alternatifnya? Alternatifnya senang, kerajaan itu akan digulingkan. Itu realiti. Dan lihat sejarah Asia Tenggara, kenapakah hari ini Burma yang dulunya ada kerajaan mentang ini kosnya kita akan serang anda. Jadi kadang-kadang ada juga kritikan bahawa ada pemimpin yang bekerja sama, tapi realitinya pada waktu itu kita lihat sejarah Yogyakarta apabila menolak pengaruh Inggris, apa yang berlaku? Yogyakarta diserang dengan ganas, dihancurkan. Apabila lihat bagaimana kalau anda membaca tulisan Frank Marriott, tadi kita lihat gambar-gambar Frank Marriott, ada satu image yang sangat menarik. Upacara penandatanganan hubungan antara Britain dan Brunei pada waktu itu. Jadi judulnya, title itu kelihatan innocent, iaitu latar. Kita mesti faham bahawa kolonialisme ini bukan sahaja satu naratif cerita kartun budak-budak jahat datang nak kacau. Ini satu sistem. Ini satu sistem dan kita nak kena faham bagaimanakah mesin ini, jentera ini mempunyai ciri-ciri sistemik yang kita nak kena faham. Kerana itu saya setuju dengan Dr. Rumi tadi. Kita kalau kita nak belajar sekarang, kita bukan hanya sekadar menghafal nama tarikh yang tu kat Google pun ada. Nama dan tarikh. Kita nak kena faham struktur relasi kuasa, sistem, satu struktur, satu fenomena yang jauh lebih luas. Struktur itu masih kekal. Jadi walaupun rifle telah mati, sistem itu masih ada. Dia masih wujud, malah dia semakin kuat, semakin berpengaruh, semakin halus, dan ia wujud dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi boleh tak saya letak sikit je. Apabila kita nak tanya tentang pengaruh Raffles, ya betul apa yang Indah sebut tadi kan, Raffles diagung-agungkan, malah ada sekolah yang dinamakan sekolah Raffles. Itu luar biasa. Kalau anda nak jadi pencuri sini lah ya. Sekolah dinamakan dengan nama itu. Tapi kenapakah sekolah-sekolah, institusi jalan tempat dinamakan Raffles atau Keppel dan lain-lain lagi? Kerana peranan yang dimainkannya dalam sistem yang besar. Kerana sistem itu masih hidup, ia masih hidup, maka nama-nama ini masih relevan. Tapi pengaruhnya, inilah satu poin yang saya rasa sangat penting. Kita mesti faham, kita masih belum menghadami idea ini bahawa kolonialisme itu hanya dapat berjaya apabila kita terima, apabila ia telah meresap masuk ke dalam. Oleh kerana itulah saya tak begitu senang bila kita menonton filem tentang zaman kolonialisme, kita lihat aspek fizikalnya, perang, pertempuran, tapi budaya atau lain. Tapi masalahnya adalah apabila ideologi itu meresap masuk, kita komplain tentang pengaruh daya luar dan lain-lain lagi. Kalau anda menonton Netflix sekarang ni yang paling panas di Malaysia, kalau tak salah saya adalah Squid Game, The Challenge. Squid Game yang isteri saya paksa saya menonton. Bila saya menonton siri ini, saya kejut kerana ini adalah satu siri yang popular, satu game permainan yang mempromosikan sifat possessive individualism, tamak yang sebenarnya sebahagian daripada ideologi kolonial kapitalisme daripada abad 18 masih hidup dalam bentuk hiburan zaman ini. Jadi ginilah kolonialisme itu berjaya apabila penipuan, pencurian ini diberi image yang baru sebagai satu yang
bagus, baik, membawa pembaruan, perkembangan, modernisasi, dan juga hiburan. Ya. Jadi naratif kolonialisme itu saya rasa amat penting untuk kita fahami. Ya. Ia mana-mana wacana itu hanya dapat wujud dan kekal kalau ia didokong dan ditampung oleh satu sistem, satu struktur. Jadi oleh kerana itulah saya rasa amat penting kalau kita nak mengaji sejarah, kita nak faham juga aspek material ekonomi. Kerana tak ada wacana yang dapat wujud tanpa ekonomi. Kalau membina imej yang baik kepada tanah jajahan mereka. Okey, yang mana kalau dilihat daripada puisi Rudyard Kipling kat saya, yang mana kat situ dia meninggikan imej penjajah yang telah memberi ketamadunan kepada tanah-tanah jajahan mereka. Dan perlu diketahui juga bahawa kolonial British ni dia telah adalah satu-satunya penjajah yang telah orang kata mengeluarkan banyak modal kepada tanah jajahan mereka untuk memberikan kebajikan, memberikan pendidikan, dan orang kata untuk dinampakkan mereka ini sebagai pembawa ketamadunan lah kepada dan juga kebaikan kepada tanah jajahan mereka. Jadi di sini nak katakan sebenarnya imperialisme British ni dia melihat kepada matlamat jangka panjang, berbeza mengganggu ekosistem perdagangan dan sebagainya. Dia tak tengok yang macam mana Eropah mengganggu ekosistem perdagangan setempat, tapi dia menyalahkan Oriental despotism, dia menyalahkan sikap orang Melayu yang memilih dan memberi keistimewaan kepada setengah pedagang. Contohnya dalam buku Prof. Khairuddin dia buat keistimewaan kepada pedagang-pedagang Arab, mengecualikan mereka dari cukai. Ini kritikan daripada perspektif pasaran bebas mungkin. Tapi ini dia nampak. Cuma kita dapat lihat di sini isu dia bukan dia tak tahu kerajaan dulu ada hebat, tapi macam mana dia mentafsirkan data itu mengikut kerangka nasional dia. Itu yang terjadi. Dan sebab itu saya rasa ini adalah satu benda yang perlu diberi perhatian. Mungkin saya tak secara yang berbahagia yang sangat saya hormati Profesor Farishno, ahli panelis dan hadirin dan hadirat sedemikian di sini. Terima kasih kerana sudi bersama saya pada hari ini. Saya tidak akan lagi bercakap tentang buku saya. Buku sudah pun ditulis. Malahan buku ini pertama ialah isu genealogi dan motivasi. Kedua ialah isu epistemologi. Dan ketiga yang paling penting pada saya ialah isu strategi. Jadi saya nak mulakan dengan isu genealogi dan motivasi saya menulis buku ini. Buku ini saya tulis ketika zaman muda saya, ketika rambut saya masih lagi hitam. Profesor Farish ni lebih beruntung daripada saya kalau kita lihat daripada perspektif ni. Tujuan saya atau motivasi saya menulis buku ini ialah oleh kerana saya ingin mengutarakan masalah ilmu di dalam, di mana kita dibuat untuk mempercayai bahawa fakta-fakta yang diberikan oleh orang-orang tulis ini adalah fakta-fakta yang hakiki. We accept facts as they are. Tidak tanpa mengetahui bahawa facts ini atau fakta-fakta ini adalah manufactured facts or biased facts. Dan fakta-fakta ini diambil oleh cendekiawan-cendekiawan Melayu, cendekiawan-cendekiawan dunia Melayu untuk menjadi satu perkara yang netral, yang kita rasakan, oh ini adalah fakta yang sebenar-benarnya. Kenapa kita boleh terima fakta-fakta ini? Kerana kita juga diperangkap oleh metodologi barat yang melihat masyarakat Melayu sebagai masyarakat yang boleh dipelajari daripada kacamata orang barat. Dan kita lihat di universiti, termasuk Universiti Melaya, UKM dan sebagainya, metodologi barat masih lagi mempengaruhi bagaimana kita mempelajari masyarakat kita. Bukan saja fakta dan metodologi menjadi perangkap epistemologi yang kita hadapi sekarang,
tetapi juga teori-teori yang kita ambil. Banyak teori-teori barat, bukan saja mengenai oriental despotism yang dikatakan tadi oleh Azizi, tetapi teori-teori yang lain mengenai evolution of societies, mengenai the survival of the fittest, dan teori-teori mengenai civilization, ketamadunan. Ini adalah teori-teori yang masih lagi kita gunakan dengan membabi buta, menggunakan seperti teori-teori ini menjadi fakta. Padahal teori hanyalah satu andaian, teori hanyalah satu perkara yang terlahir daripada ideologi-ideologi Orientalisme. Teori seharusnya dianggap sebagai heuristics. Kalau kita cakap dalam falsafah, satu perkara yang kita ambil hanya untuk melihat jika teori itu betul atau salah. Dan tahap keempat ialah konsep-konsep yang digunakan oleh orang Barat. Hingga ke hari ini, kita masih lagi menggunakan konsep-konsep orientalis di dalam mengkaji bangsa. Dan satu konsep yang pada saya paling masalah ialah konsep bangsa itu sendiri. Sebelum kedatangan penjajahan Barat di dunia Melayu, bangsa tidak digunakan oleh orang Melayu seperti kita gunakan sekarang. Bangsa yang berasal daripada Sanskrit bangsa adalah satu konsep yang terbuka, di mana orang Melayu, kalau kita lihat juga gambaran-gambaran yang diberikan oleh Raffles, mudah menerima orang Cina, orang India, orang Arab, orang putih sebagai sebahagian daripada masyarakat mereka. Tetapi kerana kita telah mengambil konsep Barat yang bersikap rasis, yang bersikap tertutup, yang bersikap ingin memecah belahkan umat di dunia Melayu ini, kita terpengaruh dengan idea bahawa bangsa Melayu berbeza daripada bangsa Cina. Bangsa ini adalah satu sekolah, sekolah yang orang Melayu masuk ke dalamnya, mempelajari konsep, teori, metodologi, fakta, dan kemudian menggunakan ini di dalam mereka mempelajari masyarakat mereka sendiri. Kita mengalami masalah epistemologi yang memerangkapkan kita. But that leads me to the next point, and this is the biggest point. Bagaimana kita boleh mengeluarkan diri kita daripada perangkap epistemologi ini? Ini memerlukan strategi pembebasan. We cannot fight for our rights and our history as well as future until we are armed with weapons of criticism and dedicated consciousness. Kita tidak boleh memperjuangkan hak kita dan sejarah kita dan juga masa depan kita sehingga kita memberikan atau adakan di kalangan kita senjata untuk berkritik dan juga kesedaran yang penuh dedikasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada kehormat diminta untuk kekal berada di pentas bagi sesi fotografi. Tears Rock itu dijadikan tempat wisata, tempat turisme. Kerana Wadiman landok sama landok turun ke bantalan naik nandung membeli beras. Kalau ngendak sesama ngendak, wadiman